Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya akan membuat satu video ataupun saya akan coach Nora berkenaan dengan teknik fotografi menggunakan iPhone. Okay, so Ni untuk contohnya untuk apa ni? Untuk ambil gambar lah apa-apa saja sebab sekarang ni kan semua orang membeli gunakan handphone yang mahal-mahal. Contoh macam saya pinjam iPhone ni, saya pinjam lah, bukan saya punya. So bila kita dah guna ada handphone yang mahal ni, dan juga handphone yang mahal sekarang ni dilengkapi dengan telefon macam ni, iPhone X ni. Ini awak punya kan? iPhone X kan, dia ada 2 kamera kat sini. So kebanyakan smartphone yang baru sekarang ni semua dilengkapi dengan kamera-kamera yang canggih dan juga aplikasi kamera yang canggih lah, macam ni kan. Okay, so ni aplikasi kamera yang built-in dalam telefon tu sendiri. dia sama ke dengan DSLR punya konsep? Tak sama, sebab prosesor dia adalah menggunakan prosesor dalam telefon ni. Cuma dia ada dimana lens lah. Macam SLR ni dia ada mirror, dia menggunakan konsep lens, ada mirror dan prosesor yang lain lah. So prosesor untuk telefon dia menggunakan prosesor dalam telefon lah, yang mana built-in lah. Okay, so basic untuk menggunakan macam ni, kalau Puan Nora boleh tengok. Okay, macam iPhone ni, basic yang pertama kita kena tahu guna aplikasi ni lah, aplikasi phone ni. So dekat untuk telefon ni dia ada beberapa feature dalam ni lah. Yang pertama saya tunjukkan yang atas ni adalah untuk pemilihan flash. Kalau tengok telefon ni belakang ni ada flash ni, ni untuk flash ya. So dia ada auto on dan off. Okay, Yang paling bagus apa kalau flash ni? Kalau saya lah, setakat yang saya gunakan iPhone punya kamera ni, saya akan tak gunakan flash lah. Sebab bila gunakan flash tu gambar dia terlalu Tak cantik. dia burst. Kalau amatur ni pakai auto boleh. Saya tak galakkan guna flash sebab saya lebih gunakan natural light. Sebab natural light lah, kecuali kalau dalam keadaan yang gelap lah. Tapi gelap pun kadang-kadang tak cantik kat flash. Tak. Sebab bila gelap gambar tu akan jadi noise, walaupun guna flash. Okay, so yang ni live. Ini live ni function dia dia boleh lama, maksudnya exposure tu dia akan jadikan lama. So bila kita ambil gambar guna live ni, dia boleh maknanya Dia gambar bergerak dulu sebelum statik ke? So live ni adalah untuk exposure sebenarnya. Patut aku tak tahu kenapa gambar aku jadi macam tu. Kalau kita ambil contoh macam ni kan, live Rupanya ni salah okay, tekan live ni function. kita boleh pilih. So live dia ada loop, dia ada bounce, Tengok buat rakaman video. dia ada long exposure. So long exposure ni selalunya kalau kita guna untuk yang low light lah. Okay, so ini adalah function live lah. Apa ni nak tengah buat promosi benda ni? Ada Tengah live untuk assignment. Okay, so yang ni adalah function timer. So kalau kita nak ambil gambar sendiri, kita boleh gunakan function timer 3 second atau 10 second. Okay, dan yang terakhir yang kat sini adalah untuk filter. So maksudnya ini adalah filter semasa ambil gambar. So sarankan tak filter? Bagi saya ambil original lah, sebab kalau kita gunakan filter, kita boleh gunakan filter selepas kita ambil gambar. Editing lah. So di sini ada banyak function lah, macam time lapse, slow mo, video, foto, portrait. Tapi yang ni semua saya tak akan ceritakan hari ni sebab terlalu panjang nanti. Jadi saya akan ceritakan foto dan teknik menggunakan foto punya function je. Okay, yang first kali bagi saya, bila kita ambil gambar ni, kita kena ada konsep, yang kena tahu konsep lah. So saya selalu suggestkan untuk orang yang ambil gambar gunakan telefon ni mengamalkan konsep simple. Okay, ini konsep simple lah. Simple kat sini maksudnya kita tak meskan, kita tak penuhkan dia punya
bukan background dia, maksudnya subjek. So kita dah tahu subjek kita adalah rumah api ni. So kita tak nak penuhkan. So kita hanya guna atap, rumah api dan juga background je. Fokus subjek je lah. Fokus subjek. Kita tak nak gunakan banyak-banyak dekat So sini. kat sini bila orang tengok subjek tu je naik. Yes, ni adalah konsep kita namakan simple lah. Okay. So yang seterusnya yang kedua saya nak share ni adalah dia panggil konsep low angle. Okey, konsep low angle ni sebenarnya kita ambil gambar daripada bawah. Kalau dia panggil low angle lah. kalau kata kampung dia, gambar daripada mata kucing ke ataupun mata cacing. Cacing tak ada mata kan? Okey. Low angle ni, okey, kenapa low angle ni nampak menarik? Disebabkan low angle ni pandangan, bukan pandangan mata kasar tau. Sebab selalu manusia, orang kita punya mata tau macam ni kan. So kita akan tengok kita punya point of view tu lebih kat sini. Straight je. Low angle ni kita mengubah point of view. Biasanya bila kita ambil gambar low angle ni, kita akan nampak benda yang jarang mata kasar kita nampak. Jarang mata kasar. Jadi menarik tu. Yes, nampak menarik. Sebabkan kita, tapi sebenarnya bangunan biasa je kan? Bangunan biasa. Sebab contoh saya ambil contoh kalau macam ni lah. Ambil contoh low angle macam ni Ini yang saya ambil contoh. Okey. Ini selalu kita tengok daripada sini kan. Tapi bila kita ambil dari sini, kita nampak dia punya perbezaan tu yang mana jarang kita nampak. Bila gambar yang jarang kita nampak ni, kita akan nampak gambar tu special. Maksudnya gambar tu lain dari yang lain. Itu adalah kelebihan low angle lah. Tapi low angle ni kena berhati-hati lah. Kalau gambar orang, dia tak ada sesuai low angle. Kalau orang pakai skirt, tak payah kita ambil low angle kan. Dia kena. Lagi satu, kalau orang ni dia ada sensitif lagi. Dia nak tengok apa, gemuk dengan kurus. Itu tak boleh ambil gambar low angle lah, sebab akan nampak perut dia terus. Okay. So kena tahulah, biasanya low angle ni kita ambil gambar kepada macam kalau awak cuba ambil gambar pokok kan, pokok. Cuba ambil gambar batang pokok tu dari low angle, awak akan nampak satu yang menarik lah kita tengok daripada atas macam tu. Pokok selalu kalau macam, maksudnya daripada perspektif lain lah. Maknanya kita ubah perspektif, point of view. Okay. Yang kedua kita biasakan, yang kedua ni saya nak share tentang landscape. Okay, gambar landscape kat sini tak gambar landscape. Bukan. Okay, gambar landscape ni pun antara yang biasa orang guna lah. Orang selalu anggap landscape tu satu function. Sebenarnya gambar landscape ni bukan adalah function landscape lah. Maksudnya gambar landscape ni apa yang kita nak tengok tau. Landscape ni kalau tanya yang senang, ada function landscape ke? Tak ada kan? Ada. Dalam kamera ni ada function landscape? Function landscape ni yang mana kita boleh guna, dia panggil pano ni. Dia untuk bergerak tu. So akan jadi panjang. Tapi saya tak nak share yang ni lah. Ini dah advance sikit lah. Okay. Itu next class lah. Okay, landscape kat sini saya tunjuk. Okay, ini yang saya ambil guna telefon saya lah. Okay, ni contoh dia Okay. Cantik. Okay. Ini contoh landscape lah. So gambar landscape ni ambil dia sendiri ni? Ya. Cantik. Ya ke? Ya. Okay. Pakai handphone ni je? Pakai handphone ni. Okay, gambar landscape ni, apa yang penting adalah kita kena tahu subjek kita. Macam mana kita nak letakkan subjek kita. So landscape ni lebih kepada, kalau kita nak bagi bahasa pasar, kita tengok portrait tau. Gambar kecil-kecil tu kita ada, apa ni, bukan portrait, postcard. Okay, bila kita tengok gambar postcard tu, kita boleh tengok, maksudnya macam mana cakap, kita tengok postcard ni, kita rasa cantik gambar tu. So landscape ni adalah konsep postcard lah kalau saya lah. Saya anggap, so bila postcard ni, selalunya postcard ni kita akan pergi kepada satu subjek yang strong tau. Macam contoh, macam ni Masjid Putra kan. Masjid Putra ni adalah satu, orang cakap apa, bangunan yang nice, apa tu, interest place to go kan. Jadi macam kita tahu Masjid Putra mesti di Putrajaya. Betul, dia macam trademark. Yeah, so sebab tu kita gunakan landscape untuk benda-benda macam ni. Tapi dia main konsep apa, mirror juga kan? Ini saya guna konsep mirror lah. So kalau kat sini saya ada applykan rule of third lah kat sini. Kalau tengok kan, kalau saya ada kat sini ada rule of third dia. Atas tu subjek duduk dekat. Saya tak ambil gambar tu macam ni tau. Macam ni. Maksud saya tak ambil gambar tu macam ni. Saya tak ambil sebab saya nak gunakan mirror. Sebab kita dah tak ada advantage tasik kat sini. So waktu pun sesuai. Waktu perlu tahu waktu bila nak kena ambil gambar. Macam ni dekat-dekat nak senja, memang cantik. Sebab kita dapat awan yang macam ni lah.
Lagi satu air tu dah gelap, so dia akan pantul mirror, jadi mirror kan. So kat sini nampak ada cahaya, dia dah buka ada lampu. Okay. Dah nampak cantik. So sebelum maghrib ambil gambar, lepas tu pergi sembahyang maghrib kat Masjid Putra. So memang cantik lah. So baru dapat berkat. Lepas tu gambar cantik. Okay. So yang seterusnya, yang keempat saya nak share tentang depth of field. Okay, depth of field ni depth of field tak dengar. Dia kalau kata lain dia dipanggil macam yang kata kampung lah. Gambar subjek tu sharp, gambar belakang blur. Okay, selalunya portrait ataupun kalau kita selalu tengok dalam filem, maksudnya gambar yang subjek ni depan, contoh gambar ni, ini subjek kita, ini sharp, belakang dia semua blur. Okay, so ni contoh gambar dia. Nampak? Ini sebenarnya saya gunakan dua konsep lah sebenarnya. Satu konsep close up dengan depth of field lah. Sebab handphone yang baru-baru ni, bila kita ada close up macam ni, so automatic belakang dia akan depth of field. So ini adalah konsep depth of field lah. Dia auto lah kita boleh gunakan ni. Kita boleh gunakan handphone ni je. Kalau contoh saya ambil contoh yang ni lah. Saya cuba berdirikan dia. Okay, trik dia kena tahu jarak tau. Trik dia, maksudnya jarak tu, okay, contoh kalau binatang ni, dia kena ada jarak dia. Kalau susah pun nak letak. Okay, trik dia kena ada jarak. Tak apa, pegang pun boleh. Okay, so contohlah, okay, depan sikit. Okay, kita nak dapatkan gambar yang ni. Okay, depan lagi. Contoh kita gunakan background dia komputer ni. So kita nak gambar binatang ni je yang tajam kan. Maksudnya dia sharp lah kat sini. So ini kamera ni di handphone, untuk iPhone ni senang je. Bila kita nak ambil gambar, kita kena pastikan dia kuning. So bila kuning tu maksudnya dia dah sharp dekat situ. Okay, so ni ambil contoh lah. Okay, so yang ni kita dah dapat depth of field lah. Nampak? Yang belakang blur. Yang belakang blur. Binatang tu tajam, belakang tu blur. Itu yang function yang tekan je lah. Dia kena bergantung juga kepada subjek yang kita ambil. Tapi memang kena biasakan bila ambil gambar mesti kena tekan ni. Apa-apa yang kita ambil mesti kena tekan ni supaya gambar tu sharp. Kalau kita tak tekan ni, dia tak tahu fokus yang mana. Kita membantu kita fokus. Bantu kamera ni untuk fokus ambil untuk gambar. Fokus, kita kena tekan. Nak kena beli iPhone ni. Huawei pun okey. Mana-mana pun boleh. Banyak iPhone dah, banyak telefon smartphone dah dahsyat dah sekarang ni. Okey, itu depth of field. Yang seterusnya saya share tentang close up lah. Okey, close up ni sama juga yang tadi saya tunjuk je. Semua close up ni dia untuk menunjukkan benda yang orang cakap apa? Kita jarang nak tengok. Okey, ini contoh belalang ni nama dia. Belalang kunyit. Okey, ini saya buat close up. Okey, nampak? Tip yang close up ni kita kena pastikan subjek kita ni sharp. So kalau tengok close up ni saya tak langsung belakang, dia akan jadi depth of field juga. So ini close up yang saya ambil lah. Tapi subjek dia kena menarik lah kan? Subjek tu unik. Tak perlu menarik lah, tapi selalunya biasanya orang buat close up ni untuk binatang serangga lah. Sebab serangga ni kita jarang, dengan mata kasar kita tengok tak jauh tak nampak kan. Tak menarik dia punya warna dia tu kan. Tapi bila tengok dekat dia cantik. Jadi itu close up. Ini contoh lagi satu lah. Kalau perasan Faizal ada follow tak Faizal? Ada. Ada banyak ambil gambar yang close up tapi dia pakai extra. Itu extra lens. Extra lens apa dia pakai handphone? Dia untuk enhance dia punya ni lens ni, dia ada tambah. Dia kena tambah lah. Tapi dia guna masa infrared. Macam ni pun contoh close up lah yang saya ambil. Okay. Untuk gambar binatang, bukan binatang lah, benda yang hidup kita kena biasakan ambil gambar mata tau. Bukan kata mata tengok kepada kamera, tapi mata ni menunjukkan fokus pada mata dia. Fokus. Mata mesti kena sharp sebab mata ni mempunyai macam menunjukkan nyawa tau. Dia live. Mata tu penting. Contoh ada gambar contoh? Saya tak ada pula gambar close up. Cuma binatang ni tadi lah baru ambil ni. Saya suka mata dia tapi tak hidup lah. Tapi dia lebih kepada, dia macam gambar portrait lah. Kalau kita ambil gambar portrait pun kita kena close up dekat mata lah. Mata memang mainkan peranan yang penting. Tu tips dia mata mata. Kalau gambar benda yang bernyawa, kita fokus kat mata. Sebab daripada
Bila kita fokus mata menunjukkan ada nampak dia punya Patut kehidupan. gambar fotografer ni lain daripada gambar amatur ni sebab kita tak pandai fokus. Betul tak? Kita kena tahu konsep je sebenarnya. Siapa-siapa boleh buat. Ya. Jadi kena tahu konsep tu. Okey. Yang tadi close up, okey. Yang seterusnya siluet. Siluet dia pronoun. Okey. Siluet ni sebenarnya gambar gelap tau. Okey. Macam ni contoh. Ini dipanggil siluet lah. So sebenarnya subjek kita tu adalah orang, tapi kita gelapkan orang tu sebab kita just nak bayang-bayang. Ini adalah konsep yang mana kita nak tunjukkan environment dan juga orang tu secara tak langsung lah. Tapi kita tak boleh identify lah. Kalau gambar kita kenal lah kan. Tapi ada juga siluet yang dekat sikit. Tapi dia gabungan panorama juga, betul tak? Dia gabungan landscape sebenarnya. Landscape, betul. Sebab dia ada background dekat belakang tu, memang ada cahaya sikit-sikit. Tapi ni dalam keadaan yang gelap ni juga ni. Sama ada pagi, subuh ataupun maghrib. Sunrise ataupun sunset lah ni. Yes. So ini konsep dia memang selalu sunset, memang kita dapat siluet ni. Siluet ni memang kita kena buat kat outdoor lah. Dia konsep backlight ke tak? Bila kita ambil gambar, itu yang dia jadi gelap macam ni, betul? Betul. Ada sikit konsep backlight. Tapi yelah, selalunya kita ambil backlight tu sebab tak jadi, sebab kita tak tahu mana matahari kan. Sebenarnya boleh jadi macam ni kalau pandai. Ini konsep backlight lah. Maksudnya ini orang yang tak pandai ambil lah. Dia tak tahu kat mana perlu ambil. Maksudnya ini dia bukan panggil backlight, ni dia panggil overexposure lah. Sebab terlalu terang. Tapi dia siapa yang ambil gambar tu? Tak tahu, saya tak kenal. Yang ni macam ni ni night photography kan. Ni dah malam. Ini saya cuba burstkan iPhone ni, tapi macam ni lah, dia ada sikit dia punya noise tu kalau perasan. Ini bukan siluet lah. Noise maksudnya? Noise tu macam ada grain tau, biji-biji kat sini kalau perasan. Nampak tau? Bila kita zoom kan kita akan nampak. Dari jauh tak nampak. Kalau dah masuk fotografi panggil noise lah. Macam mengganggu noise lah. Dia bukan mengganggu lah, dia satu kelemahan tau. Sebab tu low light fotografi ni memang perlukan satu kamera yang mahal dan juga lens yang baik. So ada kamera yang mampu untuk low light fotografi ni. Okay. So daripada banyak-banyak ni semua saya ceritakan lah. Untuk telefon ni kita kena biasakan dengan filter lah. So filter ni adalah benda yang common. Cakap apa, bukan common lah. Maksudnya filter kena belajar untuk cantikkan gambar. Contoh macam ni kan. So kita ada function dekat sini, tekan edit. So kat sini ini kita set dia punya ni. Okey, filter ada yang 3 segi ni. Sama juga filter tadi tu. Okey, daripada gambar ni kita boleh jadikan dia vivid. Vivid ni dia terangkan semua color. Dia cantikkan semua color. Kalau kita lepas kita ambil gambar kita pergi ini terus post. pada edit ni. Edit. Okey, ini warm. Maksudnya warm ni dia lebih kepada kuning tau, dia tambah kuning. Yang ni vivid cool. Dia lebih kepada biru. Okey, ni dramatik ni dia jenis efek lah, lebih dramatic warm, dramatic cool. Dramatic ni macam dipanggil movie juga lah. Movie punya apa? Filem punya efek. Tapi bergantung pada konsep kita nak pakai lah sebenarnya. Yes. Noir lah. Ni lebih macam black and white lah. Silver tone ni dia ada kuning-kuning sikit. So noir ni mana sesuai untuk portrait. Kalau kita ambil gambar portrait, kita boleh gunakan noir ni lah. Tapi tengoklah kita nak apa sebenarnya. Sebab selalunya portrait ni kalau untuk orang tua kita nak dia punya wrinkle tu kan. Tapi kalau orang muda tak ada wrinkle macam betul ni. Kalau gambar macam ni. Tapi kalau orang tu lagi menarik sebab kita nak tengok kedutan muka dia tu, nampak betul. Live. Saya tak boleh buat contoh lah sebab tak ada orang berduduk sini. So, kita semua masih muda. Berani ambil. Okay. So dalam banyak-banyak teknik fotografi ni, kalau macam puan Nora nak ambil gambar apa, produk. Produk. Contoh ambil gambar produk. Sekarang ada konsep produk kan. Ini saya dah cuba ambil gambar produk lah. Macam kat sini saya gunakan apa yang ada lah. Maksudnya saya hanya letakkan dekat atas satu lapisan kertas putih. Tapi kalau tengok kat sini mungkin nampak dah okey kan. Tapi kalau di mata saya masih lagi ada shadow yang mengganggu lah. Tapi ini masih lagi raw. Tapi saya boleh lagi edit ni untuk dapatkan, nak naikkan color dia tu kan. Macam ni kan saya cuba edit untuk cantik. Okay. Cantik lah. Nanti tolong send.
Okay, ni saya edit macam ni. Okay, ini contoh. So, untuk gambar produk ni, biasanya kita gunakan teknik yang simple lah. Sebab kita tak nak messy dekat belakang tu kan. Maksudnya tak nak berceramuk. Jadi, kita nak gambar produk tu sebagai subjek yang dominan dalam kita punya satu gambar ni. So, sebab tu saya gunakan macam ni. Ni pun saya boleh edit lagi ni. Sama ada kita nak edit untuk efek, selalunya vivid lah. Vivid ni menaikkan gambar warna tu. Warna tu. Okay. So, ini saya tak edit, saya tak crop apa tau. Maknanya saya betul-betul gunakan teknik. Sini ada shadow sikit je. Tapi saya rasa mungkin mata kasar orang tak nampak kot. Tapi ada sikit shadow lah. Tapi bagi saya, ini lebih cantik lah. Tapi position untuk produk tu pun penting. Ini saya cuba produk yang ni position yang lain lah. Ni produk apa ni? Ni produk perfume. Perfume member lah. Dia baru nak pasarkan nanti. Bagus lah produk ni. Macam ni, sebenarnya editing untuk gambar ni dia bergantung kepada individu lah. Ada setengah suka terang, ada setengah tak suka terang. Jadi kita, macam saya cakap, saya pun tak boleh nak mana nak cari ni? JVC Perfume Facebook ada Facebook? Ada, cuba tengok kat Facebook ni. IG ada tak IG? IG JVC Perfume juga ada. Ejaan dia macam mana? JVICY boleh cari ni. Okay, so ini filter lah. Maknanya saya dah gunakan filter. Okay, berdasarkan dari punya pengalaman lah, sebenarnya gambar iPhone ni, gunakan kamera iPhone, dia boleh menghasilkan gambar yang cantik dalam Instagram berbanding dengan telefon-telefon lain. Sebab saya tak faham kenapa, cuma mungkin bila dia upload tu, dia punya, orang cakap apa, kualiti tu dia jaga iPhone ni berbanding dengan handphone jenis smartphone lain lah. Smartphone lain adalah 2-3 tu dia terlalu filter. Mungkin. Betul tak? Dia terlalu filter. Tapi iPhone 11 pun dah makin filter dah sekarang. Kalau perasan lah. Saya tak pastilah macam ni lah. Kalau iPhone X ni dia natural sikit. Yang ni saya contoh gambar makanan gambar makanan. Gambar makanan ni memang cantik kalau kita ambil daripada atas. Dan kita tak perlu banyakkan apa ni, banyak dia punya dia main konsep dua warna yang ni kan? Ini ialah maksudnya yang ni dia, saya background pun saya letak hitam, maksudnya mangkuk pun hitam. Jadi tak perlu banyak, orang cakap apa, berserabut lah. Sebab kita nak tunjuk subjek je. Konsep gambar ni kita kena faham subjek je. Bila kita faham subjek, kita InsyaAllah kita boleh dapat gambar yang cantik. Kita kena tahu apa yang kita nak tunjukkan, apa yang kita tak perlu tunjukkan. So pakai iPhone je lah ya lepas ni. Ini pun contoh makanan. Ni saya letak congkak, makanan. Cantik lah. Ada teh kat situ. Ni apa ni? IG apa ni? Ini IG saya sendiri lah. Boleh follow lah. Boleh follow kalau minat. Minat boleh follow lagi satu saya bagi tip lah. Tip yang saya suka lah. Bila ambil gambar, ingat moment. Maksudnya bukan moment lah. Maksudnya kita kena tahu when is the right moment to capture. Okay, contoh macam ni ini gambar terbang. Sebab kita kena tunggu ni, saya kena tunggu ni untuk gambar terbang ni lalu. Bukan mudah ni. Maksudnya kita kena tunggu. Cantik kat mana ni? Ni dekat KLIA. So, bila ambil gambar ni, kita kena tahu bila waktu yang sesuai untuk ambil gambar. Maksudnya kalau kita nak ambil gambar orang, portrait orang, maksudnya yang dia panggil apa ni? Apa tu? Candid. Okay, candid ni kita kena tunggu bila the right moment yang kita rasa dia senyum yang cantik. So candid kan suka-suka hati main ambil snap-snap Moment tu penting lah untuk kita tahu. Okay lah, lepas tu boleh tangkap gambar produk lah. Pakai iPhone je lah. Okay, saya boleh tunjuk contoh. Macam tadi kan ada produk yang kat sini Okay, boleh sekejap Okay, ni yang saya cuba tadi lah. Ada background lain kan, saya cuba yang background lain lah. Okay, ni produk yang perfume tadi. JVC Perfume boleh dapatkan dekat mana? Kat mana produk ni? Instagram. JVC Perfume Instagram, JVC Perfume, FB pun JVC Perfume. Okay, yang ni dia punya, sebabkan biasa kalau kita ambil gambar kita perlukan background background yang putih lah untuk produk ni supaya nampak lebih bersih kan. Tapi yang ni saya cuba untuk warna lain sebabkan saya nak tahu saya tak ada lighting yang bagus kat sini. Jadi saya gunakan warna yang lain lah. Okay.
So Kita ambil kotak lain. Mana? Lagi tebal sikit. Banyak prop dia. Gitu propnya. Hebat. okay, susunan ni memang ikut kreativiti lah sebenarnya. Sebab saya pun bukannya pandai sangat menyusun. Ikut sedap rasa je. Okay. Kita gunakan kita cuba Contoh gambar produk lah. Tapi setengah orang dia suka letak macam something. Macam ni dia ada kegelapan sikit sebab dia tak ada cahaya lampu, tapi saya cubalah yang terbaik dengan lampu di pejabat je. Tu yang tekan tu kan. Saya akan tekankan yang kuning ni. Kita fokus kat mana. Teruk juga dia punya lighting ni. Dia punya, Nak pegang ni tak? dia punya shadow ni. Kadang-kadang shadow tu pun boleh jadi cantik. Sebab lampu kat atas, so kita macam kita melindungi lampu tu. Sebenarnya ambil gambar ni dia tak ada right or wrong lah. Cuma cakap apa? Try and error. Pusinglah macam mana pun janji. Cuba jauh sikit. Cuba cakap orang jauh sikit. Kacau lighting Okay, ni yang saya baru ambil ni. Okay, kat sini lah macam ni. Jadi kalau saya nak edit sikit, mungkin saya boleh edit untuk dapatkan filter je lah. Macam ni terlalu terang sangat lah bagi saya. Sebab dia warna merah kan. Okay, so kalau saya suka macam ni lah. Macam ni. Yang ni pun bagi saya ada kekurangan lah sebab dari segi lighting dan sebab terlalu terang kat sini. So kita gelapkan sikit lah. So ini pun kita boleh main-main jugalah. Ni kat sini pun ada burst kat sini. Kalau perasan macam terlalu terang lah. So kita boleh edit lah kat sini, exposure gelap sikit. Sebab kalau gelap nanti nampak dia punya shadow tu. Tapi kita kena dapatkan cahaya lah biasanya untuk clear the shadow. Contohnya macam gambar tadi ni, kita boleh kita berjaya lah. Macam ni kan, ada juga shadow tapi saya berjaya selindungkan shadow tu. Tapi yang ni yang terbaik lah yang tadi sebab position dekat sini kan nak tunjuk dalam video. Okay. So itu saja tips saya mengambil gambar menggunakan iPhone dan juga teknik fotografi. Terima kasih.